tempat sirih ni guys. Kenapa kita kena ada tempat sirih ni? Sebagai perbezaan tu sebagai perbalahan, kita kena satukan kerana kita tak besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Maisarah binti Muhammad Ali. Pada hari yang mulia ini, saya akan memulakan perbincangan kumpulan saya yang bertajuk Adat-adat Melayu yang boleh dikekalkan dan diolah semula. Baiklah, apa itu adat? Apa yang dimaksudkan dengan adat resam pula? Adakah kedua-duanya berbeza? Ya, kedua-duanya mempunyai maksud yang berbeza. Adat adalah kebiasaan, resam, lembaga, peraturan, hukum, norma yang dijunjung oleh kelompok masyarakat. Merujuk kepada bahasa Melayu yang lama, adat bermaksud kepada undang-undang atau hukum adat yang merangkumi bidang sosial, politik, ekonomi, bahkan undang-undang samudera. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan adat resam pula? Adat resam yang juga dikenali sebagai tradisi adalah undang-undang atau hak yang tidak tertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Ia merupakan sesuatu yang orang ramai lakukan dan telah dilakukan untuk jangka masa yang lama. Kebiasaannya, adat resam ini datang dari sesebuah negara, budaya, zaman atau agama yang sama. Adat resam juga boleh dinamakan sebagai adat kebiasaan dalam melakukan sesuatu perkara. Seterusnya, adat Melayu pula adalah keseluruhan cara hidup masyarakat Melayu yang berjaya menampilkan identiti tamadun Melayu. Kemudian, saya serahkan kepada Nurul Amirah untuk menerangkan tentang masalah, kepentingan dan beberapa objektif berkaitan adat-adat Melayu. Silakan Nurul Amirah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang masalah yang berlaku atau cabaran yang dihadapi dalam adat-adat Melayu ini. Terdapat dua jenis cabaran yang dihadapi dalam adat-adat Melayu, iaitu cabaran dalaman dan cabaran luaran. Antara cabaran dalaman yang dihadapi oleh rakyat Malaysia ialah kelemahan jati diri yang berlaku disebabkan kurang kefahaman tentang susur galur bangsa dan budaya Melayu yang sudah lama diterapkan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu lagi. Kelemahan jati diri ini juga berlaku disebabkan oleh kurangnya penguasaan kefahaman maklumat sejarah oleh masyarakat kini. Seperti yang kita tahu, kini di setiap sekolah menengah maupun sekolah rendah telah diperluaskan dengan mata pelajaran sejarah supaya kita sebagai rakyat Malaysia atau kaum Melayu mengetahui dan menghormati sejarah tidak kira usia. Di samping itu, kelemahan daya fikir secara berstrategi dan kreatif. Ini merupakan cabaran kedua yang berlaku dalam adat-adat Melayu. Dunia yang semakin moden ini menyebabkan kebanyakan rakyat Malaysia ketandusan pemikiran kreatif yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang semakin baik ini. Tidak dinafikan, dunia pada masa kini sangat memudahkan semua pihak, namun keburukannya juga membuatkan generasi moden kini kurang daya fikir secara kreatif yang menyebabkan ramai di kalangan kita tidak mengetahui tentang adat-adat Melayu dahulu. Cabaran luaran yang dihadapi pada masa kini ialah fahaman barat seperti hedonism. Hedonism merupakan satu bentuk pegangan yang mementingkan keseronokan yang boleh menyebabkan amalan berbudi bahasa terhakis akibat lalai dengan keseronokan yang tiada batasan. Kita beralih kepada kepentingan adat-adat Melayu pada masa kini. Pertama, adat Melayu menjadi penyatu dalam mewujudkan peribadi dan identiti kebangsaan. Selain itu, mampu membuatkan seseorang itu menghormati agama lain dan mempercayai penganut agama lain. Seterusnya, melambangkan identiti masyarakat Melayu sebagai penduduk asal di tanah Melayu. Buah labu dibuat pengat, banyak pula manis rasanya. Macam mana hati nak ingat, sebab sudah ada gantinya. Layang-layang terputus tali, jatuh tersangkut di hujung kaki. Hendak buang, buang sekali, supaya senang mencari ganti. Begitulah indahnya susunan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang zaman terdahulu. Pantun tersebut merupakan pantun berbalas yang terdiri daripada pantun yang dibeli dan pantun yang dijual.
pantun yang dijual merupakan pantun yang diajukan, manakala pantun yang dibeli merupakan pantun untuk menjawab soalan yang diajukan dalam pantun yang dijual itu tadi. Tujuan pantun ini diciptakan adalah untuk menjaga pertuturan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Orang-orang zaman terdahulu gemar menggunakan ayat-ayat klasik dan sedap didengari. Wajarlah adat ini dikekalkan sehingga kini dan kita masih dapat melihat adat berpantun ini kebiasaannya dalam majlis-majlis seperti majlis merisik dan majlis pertunangan. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai adat patih. Adat patih merupakan amalan atau peraturan yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau dan berasal dari Negeri Sembilan dan sebahagiannya dari Melaka, terutamanya Naning. Adat ini memberikan keutamaan kepada anak perempuan untuk mewarisi harta pusaka ibunya setelah ibunya meninggal dunia. Manakala anak lelaki pula diberi keutamaan untuk menyandang jawatan-jawatan yang terdapat dalam adat ini. Selain itu, adat ini juga menegah sama sekali perkahwinan seperut ataupun sesuku. Hal ini kerana seperut ataupun sesuku dianggap sebagai keluarga mereka sendiri. Bagi perempuan yang berkahwin dengan lelaki yang seperut atau sesuku dengan mereka, akan ditarik haknya untuk mewarisi harta pusaka ibunya. Manakala lelaki yang berkahwin seperut atau sesukunya akan ditarik haknya untuk mewarisi jawatan-jawatan yang layak disandang dalam adat ini. Oleh itu, wajarlah adat ini dikekalkan kerana adat ini memberi keutamaan kepada anak perempuan dari segi perwarisan harta pusaka ibunya. Manakala anak lelaki diberi keutamaan dari segi jawatan yang layak disandang dalam adat ini. Wajarnya, kebiasaannya, anak lelaki lebih berhak menyandang jawatan-jawatan untuk menjadi ketua dalam sesuatu kumpulan berbanding anak perempuan. Manakala anak perempuan pula berhak juga mewarisi harta pusaka kerana kebiasaannya anak lelaki mampu keluar untuk mencari nafkah dan mencari rezeki. Selain itu, berkenaan perkahwinan seperut ataupun sesuku yang dilarang dalam adat ini wajar juga diteruskan kerana ini bagi memastikan nasab keturunan mereka dapat dikembangkan. Saya akan meneruskan pembentangan ini, iaitu adat dan budaya di Sabah dan Sarawak. Yang pertama, adat dan budaya perkahwinan di Sabah. Sebelum sesuatu upacara perkahwinan dilangsungkan, keluarga kedua-dua pihak akan mengatur segala persiapan yang diperlukan. Dalam hal ini, perkara yang diutamakan adalah tentang pemberian sebentuk cincin. Cincin ini menjadi tanda peminangan daripada pihak lelaki kepada pihak perempuan. Sebelum peminangan dibuat, pihak lelaki perlu melantik seorang tua yang bukan terdiri daripada keluarga terdekat. Segala urusan merisik dan juga pinang-pinangan ini mesti dibuat pada waktu pagi. Pada waktu tengah hari dan malam tidak dibenarkan sama sekali. Risikan pertama dilakukan untuk mengetahui sama ada perempuan yang hendak dipinang berada dalam proses risikan orang lain atau dia sedang dalam pertunangan. Sekiranya perempuan itu dalam pertunangan, risikan itu akan dibatalkan serta-merta. Sekiranya perempuan itu didapati sedang dalam proses risikan daripada lelaki lain, risikan itu ditangguhkan buat sementara waktu sehingga keputusan muktamad diperoleh daripada risikan terdahulu itu. Jika risikan yang terdahulu bertukar arah ke pertunangan, maka risikan yang kemudian tadi terus dibatalkan. Namun, akan tetapi jika risikan tersebut gagal, risikan yang kemudian itu boleh diteruskan. Risikan ini dibuat secara berulang kali, iaitu peringkat demi peringkat dan ada kalanya memakan masa sehingga berhari-hari. Malah ada yang mampu sampai berbulan-bulan. Hal ini demikian kerana banyak perkara yang mesti diketahui dengan jelas oleh ibu bapa perempuan terhadap keluarga yang ingin merisik anak perempuan mereka. Antaranya ialah susunan ahli keluarga, kemampuan menanggung kehidupan anak perempuan mereka kelak setelah berkahwin, pekerjaan dan seumpama dengannya. Mereka tidak mahu anak perempuan mereka hidup susah selepas berkahwin. Dengan itu, mereka mesti memilih calon dengan sebaiknya demi masa depan anak perempuan mereka agar terjamin. Seterusnya, adat dan budaya perkahwinan di Sarawak.
Adat berjarum-jarum dan malai pinang ini merupakan sebahagian daripada adat perkahwinan kaum Iban di Sarawak. Berjarum-jarum atau berbunga-bunga merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh pihak lelaki apabila telah berkenan dengan seorang gadis. Langkah ini lebih kurang sama seperti adat merisik dalam tradisi masyarakat Melayu. Setelah berjarum-jarum dipersetujui oleh kedua-dua pihak, acara pertunangan akan dilaksanakan sepanjang tempoh pertunangan pula. Kedua-dua pasangan hendaklah mematuhi adat-adat yang telah ditetapkan bagi mengelakkan denda. Akhir sekali, majlis perkahwinan pasangan kaum Iban yang dipanggil Melah Pinang dilangsungkan. Akhir sekali, Mahkamah Bumiputera. Setelah kita membahas mengenai sebahagian adat dan budaya yang terdapat di Sabah dan Sarawak, perlu juga kita tahu bahawa terdapat Mahkamah Bumiputera yang juga dikenali sebagai Mahkamah Anak Negeri untuk mentadbir undang-undang dan adat di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Mahkamah Bumiputera mempunyai bidang kuasa dalam mengendalikan kes-kes pelanggaran adat seperti keganasan, pemilikan tanah dan perkahwinan. Mahkamah di Sabah terdiri daripada Mahkamah Rayuan Bumiputera dan Mahkamah Pegawai Daerah, manakala Mahkamah Bumiputera di Sarawak pula terdiri daripada Mahkamah Rayuan Bumiputera, Mahkamah Bumiputera Residen, Mahkamah Daerah Bumiputera, Mahkamah Pegawai atau Bumiputera dan Mahkamah Ketua Kampung. Oleh yang demikian, adat dan budaya di Sabah dan Sarawak dapat dikekalkan dari zaman ke zaman dan tidak luput ditelan arus pemodenan. Kesudahannya, adat dan budaya di Sabah dan Sarawak perlu dikekalkan supaya identiti bagi setiap kaum yang pelbagai di Sabah dan Sarawak dapat dikekalkan seperti mana kita semua sendiri sedia maklum bahawa Sabah dan Sarawak cukup terkenal dengan keunikan negeri tersebut yang mempunyai bangsa berbilang kaum seperti Iban, Kadazan dan Bidayu. Oleh itu, tamatlah pembentangan adat yang perlu dikekalkan. Dengan ini, saya akan menyerahkan kepada pembentangan seterusnya iaitu Ayu Maisarah. Kita teruskan dengan adat-adat yang perlu diubah dan diolah semula. Antara adat-adat yang perlu diubah dan diolah semula ialah adat tepak sirih dalam upacara perkahwinan. Tepak sirih yang merujuk kepada bekas menyimpan bahan-bahan dan alat menyediakan daun sirih untuk dimakan kunyah dalam kalangan masyarakat Melayu, India, Cina Peranakan serta rantau Nusantara di Asia Tenggara. Adat ini tidak khusus untuk tujuan perasmian atau upacara tertentu sahaja, malah turut diterapkan dalam persembahan-persembahan tradisi serta menjadi alat-alat istiadat diraja. Pada kebiasaannya, masyarakat Melayu menggunakan tepak sirih dalam adat perkahwinan bagi tujuan merisik, meminang dan bertunang. Masyarakat Melayu percaya tepak sirih sesuai sebagai alat komunikasi bukan lisan untuk adat perkahwinan. Ramuan makan sirih biasanya diletakkan dalam kotak khas atau bekas yang dikhaskan untuk makan sirih. Di sini menunjukkan bahawa tepak sirih memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu kerana adat tepak sirih ini mencerminkan kehidupan dan nilai-nilai terutama dalam adat tradisi dan tingkah laku masyarakat Melayu. Seterusnya, kedudukan tepak sirih ini adalah berhadapan hantaran perkahwinan. Tambahan pula, tepak sirih ini diperbuat daripada kayu, dibaluti dengan kain baldu dan bertekad benang emas digunakan. Tepak sirih mengandungi bekas kecil yang berbentuk separuh bulat dikenali sebagai cembul yang diisi di dalamnya hirisan pinang masak, kapur, gambir dan bunga cengkeh. Semua cembul perlu disusun pada kedudukan yang telah ditetapkan oleh adat Melayu. Hal ini kerana masyarakat terdahulu percaya bahawa perkara yang tidak baik akan berlaku jika tersilap dalam susunan kedudukan cembul ini. Di samping itu, susunan tepak sirih ini juga melambangkan simbol mendidik masyarakat tentang kepentingan mematuhi peraturan. Selain itu, tepak sirih ini turut dilihat sebagai simbol penerimaan untuk meletakkan asas-asas untuk memulakan perkahwinan yang bahagia dan hidup bahagia bersama-sama. Penibatan penggunaan semua peralatan adat dan merupakan simbol penghormatan warisan adat yang diwarisi daripada generasi terdahulu. Justeru, adat tepak sirih mestilah diolah semula mengikut peredaran masa yang terkini yang berkonsepkan canggih dan moden. Hal ini demikian kerana tepak sirih amatlah sukar untuk didapatkan pada masa ini. Jikalau ada pun, untuk tempahan sementara, ia akan meningkatkan kos perkahwinan pasangan.
Oleh itu, seperti mana yang dapat kita saksikan sekarang, boleh dilihat berbagai jenis gubahan hantaran yang begitu menarik sama ada mengikut gaya moden maupun klasik. Akhir kalam, walaupun adat tepak sirih ini adalah satu kemestian dalam adat Melayu, tetapi ia hendaklah diubah sejajar dengan kesesuaian pada masa kini. Adat ini harus dikekalkan, namun hanya cara persembahannya sahaja yang perlu diolah semula. Dengan ini saya akan meneruskan pembentangan ini, iaitu tentang pantang larang tradisional masyarakat terdahulu. Pantang larang orang Melayu tradisional merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman lampau berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. Kebanyakan pantang larang diturunkan secara lisan. Terdapat banyak pantang larang yang karut, malahan ada pantang larang yang bertujuan untuk mendidik anak mereka supaya menjadi seorang anak yang baik dan mempunyai adab sopan serta etika yang tinggi dalam diri. Sebagai contoh, jangan potong kuku di waktu malam merupakan pantang larang yang masih menjadi sebutan oleh masyarakat kita sehingga kini. Pantang larang ini diwujudkan supaya anak-anak masyarakat Melayu zaman terdahulu tidak memotong kuku pada waktu malam. Mereka tidak mahu anak mereka mencederakan diri mereka sendiri. Kerana pada ketika itu, negara kita belum mencapai tahap kemajuan seperti di zaman sekarang. Mereka sukar untuk mendapatkan bekalan elektrik dan hanya lilin yang menjadi sumber pencahayaan yang utama. Namun, pada arus globalisasi ini, bekalan elektrik sudah disambungkan ke setiap rumah dan masalah pencahayaan tidak lagi menjadi punca masalah untuk memotong kuku pada waktu malam. Seterusnya, anak dara tidak boleh menyanyi di dapur kerana nanti dapat pasangan orang tua. Pantang larang ini adalah karut kerana jodoh itu ketentuan Tuhan dan tiada siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di masa akan datang. Pantang larang ini direka untuk anak dara yang masak, memberi perhatian yang lebih kepada masakannya berbanding dengan janjiannya. Hal ini mengelakkan makanan menjadi rosak seperti hangus dan masakan tidak menjadi. Natijahnya, pantang larang masyarakat orang terdahulu perlu diolah semula dari segi kepercayaan. Hal ini kerana boleh menjadikan kita sesat dari landasan syariat Islam yang sebenar serta memesongkan akidah kita sebagai umat Islam kerana terlalu percaya dan taksub dengan hal-hal yang syirik berbanding dengan hukum agama. Oleh hal demikian, masyarakat perlu mengubah proaktif pemikiran mengenai pantang larang yang menjadi satu nasihat di zaman moden dan canggih ini. Kini sudah terbukti pantang larang orang terdahulu ialah cuma nasihat yang ingin disampaikan kepada anak-anak mereka. Maka dengan ini, masyarakat kini tidak perlu khawatir untuk melakukan pantang larang yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu. Terdapat juga beberapa cadangan untuk memastikan adat-adat turun-temurun ini dapat dikekalkan, antaranya peranan ibu bapa. Ibu bapa yang merupakan golongan yang paling dekat bagi menyalurkan pengetahuan dan maklumat mengenai adat ini perlulah memainkan peranan mereka sewajarnya. Oleh itu, mereka sepatutnya menerangkan mengenai maksud-maksud adat-adat terdahulu kepada anak-anak mereka. Oleh itu, golongan muda seperti golongan remaja dan kanak-kanak akan lebih tertarik untuk mengikuti adat-adat ini kerana mereka lebih faham dan lebih tahu mengenai apa yang mereka lakukan. Seterusnya, suka juga saya untuk mencadangkan bagi menjalankan publicity tentang adat. Publicity tentang adat ini merupakan langkah yang agak efektif, cepat dan secara terus dapat disalurkan kepada golongan remaja terutamanya. Selain dapat menyiarkan video-video mengenai adat di laman sesawang ataupun di media sosial, pihak kerajaan juga boleh memainkan peranan dalam mengadakan kempen-kempen yang berkaitan dengan adat. Misalnya, pihak kerajaan boleh memasukkan silibus-silibus berkaitan adat-adat resam sesuatu kaum di dalam sukatan pelajaran. Selanjutnya, masyarakat kita pada zaman kini lebih mudah tertarik dengan budaya-budaya negara lain seperti budaya barat. Kita boleh mempelajari budaya-budaya asing seperti budaya negara barat. Namun, janganlah kita lupa di mana asalnya kita datang kerana di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Kita sepatutnya memartabatkan budaya dan adat-adat
diturunkan oleh nenek moyang kita terdahulu, kerana kita sepatutnya mengekalkan identiti kita di negara Malaysia ini. Oleh itu, cadangan saya yang seterusnya ialah kita perlulah memainkan peranan diri kita sendiri dalam memartabatkan adat-adat yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita terdahulu, supaya kita dapat mengekalkan adat-adat ini sehingga generasi akan datang